Saudara, berbaki lagi 19 hari untuk kita menyambut 31 Ogos 2022, Hari Kebangsaan. Dan pastinya pelbagai program-program telah diadakan daripada agensi-agensi dan juga jabatan-jabatan kerajaan. Tapi persoalannya apa antara pengisian dan juga apa antara aktiviti yang bersesuaian yang akan dijalankan. Yang paling penting, apa aktiviti yang bersesuaian dengan mahasiswa yang akan dijalankan dalam program-program bagi menyemarakkan semangat cintakan negara. Untuk berbincang berkenaan dengan semarak cinta negara, kita bersama dengan Encik Mazizul Dani, penolong pengarah bahagian penerbitan dasar negara Jabatan Penerangan Malaysia, dan juga kita bersama dengan Daniel Iskandar Jafridin, Presiden Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Teknologi Malaysia UTM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Syahrul. Alhamdulillah. Ini semangat baju kayak baju kuning Ya, warna bendera Malaysia. Warna Jalur Gemilang, betul lah tu. Encik Mazizul, kalau kita ikutkan seperti sedia maklum 30 Julai 2022 itu Sabtu lalu, betul, kita telah menyaksikan pelancaran Bulan Kebangsaan dan juga Kibar Jalur Gemilang 2022. Dan setiap tahun Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KCOM menjadi kementerian yang bertanggungjawab dalam menjayakan program sambutan Bulan Kebangsaan ini. Dan apa antara perancangan KCOM sebagai jawatan kuasa induk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2022 bagi sambutan tahun ini dan dalam usaha menggalakkan lagi pengibaran Jalur Gemilang kepada seluruh keluarga Malaysia? Baik, terima kasih Syahrul. Terima kasih Lensa IPT kerana menjemput kami di Japan untuk berkongsi mengenai semarak cinta negara dan juga program-program dan juga pertandingan sepanjang Bulan Kebangsaan ini. Jadi semasa 30 Julai yang lalu, Perdana Menteri telah pun melancarkan majlis pelancaran Bulan Kebangsaan dan juga kempen Kibar Jalur Gemilang pada hari Sabtu. Dan kemudiannya pada program itu juga sebanyak program ataupun program-program kenegaraan telah pun diadakan. Antara contohnya adalah program berjalan teguh bersama. Ketika itu lebih 15,000 keluarga Malaysia hadir untuk memeriahkan majlis pelancaran, dan juga banyak lagi sebenarnya sepanjang hari berkenaan program-program yang telah dianjurkan melalui Jabatan Penerangan Malaysia. Dan pastinya untuk Bulan Kebangsaan ini Jabatan Penerangan Malaysia merancang banyak program di seluruh negara dan juga pastinya untuk mempromosikan semangat kibarkan jalur gemilang. Pasti antara matlamat Jabatan Penerangan menganjurkan program-program seumpama ini adalah pasti untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan juga menyemarakkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan kita pada tahun ini, memupuk kesedaran mengenai erti kemerdekaan dalam kalangan keluarga Malaysia dan juga menggelorakan semangat patriotisme dalam diri rakyat Malaysia. Syarul. Terima kasih Encik. Rasanya kita dah boleh tukar seat dah ni. Tukar kerusi dah. Encik boleh ambil tugas sebagai host rasanya. Okey Encik, terima kasih atas penerangan yang cukup padat itu tadi. Kita nak tanya Iskandar pula sebagai seorang mahasiswa, Presiden Mahasiswa Majlis Perwakilan Pelajar di UTM sendiri. Macam mana Iskandar dapat melihatkan perkara ini sebagai satu perkara yang penting, sebab ada beberapa rakan-rakan kita lah, bukan semua tapi ada beberapa yang macam indah tak indah dengan sambutan Hari Kebangsaan pada tahun-tahun yang selalunya disambut. Okey, terima kasih. Pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak RTM dan juga Lensa IPT kerana sudi untuk menjemput saya pada malam ini bersama-sama dengan Encik Syairul dan juga Encik Maizul pada malam ini. Okey, berdasarkan kepada soalan daripada saudara tadi mengenai apa pentingnya untuk kita menyemarakkan dan macam mana kita nak merancakkan lagi program-program sambutan sempena Bulan Kemerdekaan ini, pada pendapat saya adalah memang amat penting sekali. Kerana pada Bulan Kemerdekaan inilah perkara yang paling penting kita boleh lakukan adalah kita akan menghayati sendiri apa itu erti kemerdekaan dan juga ditambah pula kita ini, saya sebagai seorang mahasiswa pada hari ini merupakan bersama rakan-rakan adalah pewaris masa depan kepimpinan negara. Jadi jika bukan mahasiswa hari ini yang menghayati erti kemerdekaan itu sendiri, bagaimana kita hendak memberikan sesuatu nilai tambah kepada negara kita pada masa akan datang. Jadi bagi pendapat saya, penting untuk kita kekalkan identiti diri kita ini sebagai seorang rakyat Malaysia yang mana kita mahu sama-sama membangunkan negara yang kita cintakan ini. Selain itu juga, dengan cara inilah bagi pendapat saya kita mampu untuk melahirkan sebuah komuniti masyarakat yang mampu untuk menerapkan semangat patriotisme yang tinggi, dan di samping itu kesannya kita mampu untuk memelihara dan menjaga kedaulatan negara yang kita sayangi ini. Takkan kita nak hidup di dalam
kumpulan masyarakat yang berbilang kaum dan bergaduh sesama sendiri. Itu adalah perkara yang amat-amat boleh merosakkan sesebuah negara itu. Dan bagi saya, program-program seperti menghayati kemerdekaan ini adalah amatlah penting dan boleh kita lihat juga pihak Kementerian Pengajian Tinggi ada menjalankan satu program iaitu program Semangat Patriotik yang berlangsung pada 15 September ini, iaitu sehari sebelum 16 September, Hari Malaysia yang kita akan raikan. Dan juga pihak UTM sendiri ada menjalankan satu program iaitu Debat Perpaduan, iaitu Debat Perpaduan Keluarga Malaysia, yang mana kita mahu mahasiswa itu menghayati erti sebenar kemerdekaan. Ya. Okey, itu Baik, terima kasih. Ya Allah, Iskandar. Macam hidup Iskandar, calon nombor 11 pengundi. Suara itu sebenarnya membawakan kepada penjelasan kepada rakyat Malaysia, khususnya mahasiswa, untuk terus menghargai lambang kemegahan negara, bendera kita dan sebagainya, untuk sama-sama kita menghayati sebenarnya apa maksud Hari Kebangsaan dan juga merdeka bagi negara Malaysia. Dan saya teringat bila pertandingan-pertandingan yang Iskandar sebutkan tadi, saya teringat pertandingan yang terakhir saya masuk pada sekolah menengah, pertandingan mewarna atau melukis poster. Itu pertandingan terakhir saya masuk. Tapi sekarang kita nak bercerita berkenaan dengan pertandingan-pertandingan kenegaraan yang dianjurkan oleh Japan sendiri. Macam mana pertandingan-pertandingan itu yang melibatkan mahasiswa? Dan kalau kita tengokkan sekarang ni kan zaman online. Betul. Adakah pertandingan macam tu diadakan bawah Japan? Betul, ada pertandingan-pertandingan itu yang kita adakan. Sebaik saja Majlis Pelancaran tu, Syairul, Kementerian Komunikasi selaku pengerusi Jawatan Kuasa Induk sambutan Bulan Kebangsaan, Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2022, kami telah meningkatkan pelbagai promosi dari dalam banyak medium untuk menggalakkan sambutan ini di seluruh negara. Bukan sahaja dalam program atau juga pertandingan kenegaraan, tetapi juga menggalakkan ke seluruh keluarga Malaysia untuk mengibarkan jalur gemilang. Tidak kira di rumah, di kawasan-kawasan komersial, kawasan perniagaan ataupun di kampus-kampus universiti, kita galakkan orang ramai untuk kibarkan jalur gemilang, sebaik saja majlis pelancaran itu. Dan selain itu, Kementerian Komunikasi dan Multimedia juga melalui Jabatan Penerangan Malaysia telah menyusun pelbagai program dan juga pertandingan yang memerlukan penyertaan mahasiswa-mahasiswa IPT bagi menyemarakkan lagi dan juga meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan diri mereka, terutamanya pelajar IPT. Antara pertandingan yang dianjurkan yang menjurus kepada penyertaan pelajar IPT adalah pertandingan pengisahan kenegaraan, yang mana ia adalah pertandingan lakonan dan juga penceritaan. Dan yang seterusnya adalah Sayembara Sajak Merdeka 2022, iaitu pertandingan penulisan sajak. Ini dua pertandingan yang melibatkan penyertaan pelajar ataupun mahasiswa IPT. Pengisahan kenegaraan juga melibatkan medium secara dalam talian dan juga Sayembara Sajak Merdeka. Tahun lepas pun kita laksanakan secara dalam talian dan tahun ini juga secara dalam talian. Jadi apa kata mahasiswa di luar sana tu lawat laman sesawang merdeka360.my untuk tahu lebih lanjut mengenai pertandingan-pertandingan dan juga program-program yang dianjurkan oleh Jabatan Penerangan sempena sambutan Bulan Kebangsaan pada tahun ini. Banyak sebenarnya pertandingan. Banyak. Mungkin Iskandar boleh ceritakan sikit penyertaan mahasiswa IPT dalam pertandingan Sayembara Sajak Merdeka 2022. Betul. Okey, untuk pertandingan Sayembara Sajak Merdeka 2022 ini adalah satu program yang dianjurkan oleh Jabatan Penerangan Malaysia, yang mana ianya adalah khas dianjurkan sempena untuk kita menyambut bulan kemerdekaan yang kita akan sambut hujung bulan ni. Dan tujuan utamanya adalah kita hendak memupuk dan menyemarakkan lagi semangat cintakan negara di dalam kalangan masyarakat, dan juga paling utama adalah di dalam kalangan mahasiswa itu sendiri. Selain itu juga kita dapat meningkatkan perpaduan di kalangan masyarakat juga, yang mana kita tahu masyarakat kita ni berbilang umur, kaum, agama, bangsa dan juga kepercayaan. Dan untuk maklumat semua juga, puisi ini adalah terbahagi kepada dua, iaitu puisi secara moden dan juga secara tradisional. Ada beza. Yes, betul. Dan untuk maklumat semua juga, pertandingan ini terbuka kepada pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi awam dan juga swasta, selain pelajar-pelajar daripada politeknik, college community dan juga pelajar daripada pra-universiti itu sendiri, di mana mereka ini adalah warga negara Malaysia yang berumur antara 18 hingga ke 30 tahun. Dan
Dengan harapan pertandingan ini juga bagi saya, pendapat saya dapatlah memberi peluang kepada para peserta untuk menzahirkan rasa kecintaan mereka ini kepada negara kita sendiri. Dan penulisan sajak ini juga kita membawakan tema, iaitu tema rasmi Hari Kebangsaan kita pada tahun ini, iaitu Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Dan saya mengharapkan kepada seluruh rakan-rakan mahasiswa untuk bersama-sama, jomlah kita terlibat dengan program ini, kerana ini adalah program yang betul-betul memberikan satu nilai positif kepada diri kita. Dan sekiranya ada yang berminat, bolehlah seperti yang diperkatakan tadi oleh Encik Maizul, iaitu melayari laman web merdeka360.my dan di situ anda boleh mendaftar dan boleh terus mengikuti program pertandingan ini. Ya, itu dia calon 11. Terima kasih Encik Iskandar. Saya suka tema tahun ini, iaitu Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Encik Mazizul, tahun ni pastinya pertandingan-pertandingan menarik ramai pelajar, akan menarik minat pelajar-pelajar IPT khususnya untuk turut serta. Lepas dengan Iskandar mungkin lagi bertambah penyertaannya, mungkin tak tahu. Jadi apa antara objektif-objektif pertandingan itu untuk diselaraskan dengan bawah hajatan? Pertandingan ataupun sayembara sajak merdeka ini adalah satu program yang menjana minda pelajar bagi membentuk pemikiran ataupun minda mahasiswa yang mempunyai nilai-nilai dan modal insan yang tinggi, juga sahsiah yang tinggi, cemerlang dan jati diri yang tinggi untuk sayembara sajak merdeka ini. Dan objektif utama untuk program ini ataupun pertandingan ini adalah pasti untuk menyemai dan menyemarakkan lagi semangat patriotik dalam diri mahasiswa. Penting seorang mahasiswa itu ada ataupun semangat patriotik dia tu tinggi, kukuh dalam diri. Dan seterusnya nak memupuk serta mencukil bakat, sudah tentu kita tak tahu. Mahasiswa di luar sana mungkin belajar dalam pengajian yang berbeza, tetapi mereka sebenarnya ada sisi kreatif, menulis sajak menggunakan bahasa-bahasa yang puitis contohnya. Dan seterusnya pasti sudah kita ingin memperkasakan bahasa kebangsaan. Penulisan sajak ini, kenapa sajak? Penulisan sajak ini sebab dia adalah dalam bentuk yang kreatif dan tidak terikat. Jadi mahasiswa yang menyertai pertandingan ini mampu ataupun boleh menulis ataupun mengeluarkan sisi kreativiti mereka menerusi penulisan sajak. Dan lagi satu adalah untuk meningkatkan kefahaman mengenai sejarah kemerdekaan dan juga untuk kita menghayati perjuangan dan juga tokoh-tokoh kemerdekaan pada masa dulu kan. So caranya adalah apabila mereka ini menyertai pertandingan sayembara sajak, sudah pasti mereka akan membuat kajian yang mendalam mengenai penulisan ataupun sejarah tokoh-tokoh itu. Jadi secara tidak langsung ia akan meningkatkan kefahaman mengenai sejarah kemerdekaan negara. Ya, terima kasih Mak Azizul. Tapi kalau kita ikutkan sekarang Iskandar, mungkin penyertaannya itu ada dan juga pertandingan-pertandingan, aktiviti-aktiviti itu dijalankan dengan banyak kalau kita ikutkan daripada peringkat komuniti, peringkat IPT, peringkat kebangsaan dan sebagainya. Terlalu banyak program dan juga aktiviti-aktiviti kemerdekaan. Tapi satu persoalan di peringkat mahasiswa sendiri, adakah ia Iskandar melihat ia sebagai satu simbolik semata ataupun sebenarnya kita perlu merasai daripada sudut hati kita yang dalam? Sama ada dia bermusim ataupun ia memang pertandingan itu memang betul-betul ada dalam diri kita? Okey, pada pendapat saya, kalau kata bermusim rasanya tidak kot, sebabnya kita ada satu lagi program di bawah anjuran Jabatan Penerangan juga, yang mana program ini adalah program tahunan yang dijalankan bermula daripada tahun 2003 itu sendiri, dan di mana program itu adalah program tentang pengisahan kenegaraan. Di mana program ini, tujuan utama pertandingan ini adalah untuk kita mendidik warga bangsa kita, terutamanya golongan mahasiswa pada hari ini, untuk mereka mempunyai nilai positif dan juga semangat patriotisme untuk mereka menghargai jasa dan pengorbanan serta perjuangan tokoh-tokoh negarawan kita yang terdahulu. Jadi dengan adanya pertandingan ini, pertandingan pengisahan kenegaraan ini, ianya juga dapat mencungkil bakat dan juga seni pengisahan di kalangan penuntut IPT itu sendiri, di mana kita tahu penuntut IPT ini adalah ramai yang mempunyai bakat tetapi mereka tidak tahu di mana platform yang hendak mereka keluarkan dan mereka tunjukkan. Dan untuk maklumat semua juga, untuk
maklumat, pertandingan pengesahan kenegaraan ini melibatkan pelajar IPTA, pelajar IPTS, pelajar institusi pendidikan guru, pelajar kolej matrikulasi, juga pelajar tingkatan 6. Selain itu, Institut Kemahiran Mara dan juga Institut Latihan Perindustrian dan Pusat Latihan Perindustrian Teknologi Tinggi. Yang mana ianya meliputi semua mahasiswa untuk menyertai program ini. Dan untuk maklumat juga, sebanyak 27 IPT telah menghantar penyertaan dan pertandingan ini boleh dihantar penyertaan sehingga 15 Ogos ini, iaitu ada lagi masa 2-3 hari ini. Jadi mana-mana mahasiswa, saya mohon untuk jomlah kita sama-sama terlibat dengan program yang memberikan penghayatan kemerdekaan kepada diri kita ini. Ya. Sebenarnya kreativiti yang kita ingin lihatkan, dan juga di samping itu kita ingin lihat apa pengisian dalam pengisahan kenegaraan itu supaya kita sama-sama dapat tonton dan juga dapat nilai apa antara pengisian-pengisian kita boleh dapat nilainya dan juga diterapkan dan juga kita cerita semua kembali bersama mungkin generasi-generasi baru yang akan datang nanti. Cik Mazizul, tadi saya dah bertanya kepada Iskandar berkenaan dengan kita sekarang, rakyat sekarang mungkin ada yang bila bulan merdeka je baru semangat nak pakai jalur kibar jalur gemilang, baru semangat nak pakai baju kuning, baju biru kan. Tapi kalau di peringkat akar umbi tu macam mana ia diterapkan? Sebab saya lihat sekarang ni kalau di peringkat akar umbi mungkin dia kurang faham berkenaan dengan patriotisme, kurang faham berkenaan dengan kenegaraan, kerana generasi kita ni, Encik Mazizul, generasi saya, generasi Encik Mazizul sudah kurang memandang Malaysia itu sebagai lambang kemegahan kita bersama. Kalau bercakap mengenai akar umbi, sudah pasti kita cakap bahawa semangat patriotik ini, semangat cintakan negara ini perlu kita terapkan lagi kecil. Itu lagi dulu pun kita sudah tahu. Kita sudah belajar yang semangat cintakan negara ini kita perlu tunjulkan ataupun kita perlu pelajari sejak kita dari sekolah lagi. Tapi itu memang hakikatnya. Memang dari kecil, memang dari semua peringkat pun dan semua pihak pun perlu bersama-sama. Kita bersama-sama Jabatan Penerangan untuk membantu menyebarluaskan maklumat-maklumat mengenai kerajaan, dasar-dasar kerajaan yang sahih. Sekaligus kita tangkislah maklumat berita-berita palsu. Tetapi semangat patriotik ini yang memang kita perlu terapkan dalam kalangan rakyat Malaysia. Kita tak boleh lupa kerana yang kecil itulah satu hari nanti akan membesar dan merekalah yang akan memimpin negara. Begitu juga dengan mahasiswa. Ya, mereka ini adalah generasi yang akan datang. Kita perlukan generasi akan datang yang akan memimpin negara yang mempunyai jati diri yang kukuh, Syairul. Jadi mahu tidak mahu, semangat patriotik itu memang perlu diterapkan dalam semua, dalam hati, dalam semua kalangan rakyat Malaysia lah, dari kecil sampai ke besar. Ya, mana saja yang kita pergi. Betul. Baik, kalau di peringkat UTM sendiri, Iskandar, mungkin ada beberapa aktiviti-aktiviti yang memupuk lagi semangat patriotisme dalam diri masing-masing. Okey, kalau di peringkat UTM sendiri macam saya kongsikan tadi, kita ada pertandingan debat perpaduan keluarga Malaysia yang mana mahasiswa ini akan berdebat mengenai kemerdekaan, mengenai apa itu demokrasi dan apa itu dasar-dasar negara, yang mana kesimpulannya dia akan mendapatkan maklumat secara menyeluruh mengenai apa itu erti sebuah kemerdekaan. Okey, dan selain itu juga ada juga persatuan-persatuan dan juga kelab-kelab yang sama-sama terlibat sama untuk berkolaborasi menjayakan program-program kemerdekaan, seperti kita buat program Kayuhan Merdeka, program Larian Merdeka dan juga program-program seperti yang kita anjurkan juga sajak, cerpen, video pendek dan sebagainya. Jadi di situlah kita mahu menerapkan semangat cintakan negara di kalangan mahasiswa ini agar mereka tahu dan mereka sedar bahawa negara kita ini perlu dijaga dan perlu sentiasa dipelihara untuk memastikan negara kita terus merdeka, kekal aman, harmoni dan terus sentosa. Amin. Nak cari word sentosa tu panjang. Lama sikit. Okey, baik. Terima kasih Iskandar. Macam di peringkat UTM sendiri dah ada aktiviti-aktiviti. Di peringkat Japan sendiri pun dah pelbagai pengisian dan juga elemen menarik telah dirancang. Dan apa antara harapan Jabatan Penerangan Malaysia Japan terhadap penganjuran pertandingan terhadap mahasiswa IPTA?
Sudah pasti. Apa sahaja program dan juga pertandingan yang kita anjurkan, kita harap dapat menarik minat orang ramai maupun secara spesifiknya mahasiswa IPT untuk beberapa pertandingan yang membabitkan penyertaan daripada mahasiswa IPT. Ya. Kalau tahun lalu sayembara sajak kita telah menerima penyertaan sebanyak 721. Tahun ini kita mengharapkan lebih banyak lagi penyertaan daripada mahasiswa IPT. Selain itu, mahasiswa IPT ini sebagai pewaris negara, macam saya sebutkan tadi, mahu tidak mahu, mereka perlu bersama-sama kita, bersama-sama dengan Jabatan Penerangan mungkin menjadi rakan strategik Jabatan Penerangan untuk berkongsi mengenai dasar-dasar kerajaan dan juga maklumat-maklumat yang sahih untuk kita pastikan yang kita tidak menerima maklumat-maklumat yang palsu. Ya. Jadi kami juga mengharapkan di Jabatan Penerangan agar orang ramai kat luar sana itu sekiranya mereka membuat sambutan ataupun meraihkan semangat kemerdekaan pada tahun ini, jangan lupa untuk tanda pagar kita tahun ini, iaitu Keluarga Malaysia Teguh Bersama, iaitu tema sambutan Hari Kebangsaan kita pada tahun ini. Keluarga Malaysia Teguh Bersama, Keluarga Malaysia, KCOM dan juga Merdeka 360 selain HKHM 2022. Jadi kalau ada juga yang kalau nak tahu mengenai pertandingan yang kita masih jalankan, jangan lupa layari laman sesawang merdeka360.my. Ya, itu antara pengisian-pengisian dan juga apa yang diberikan kepada kita pada tahun ini untuk sambutan Hari Kebangsaan 2022 dan juga Hari Malaysia 2022. Iskandar, mungkin ada sedikit harapan kepada mereka di luar sana yang sedang menonton mungkin tentang nilai kemerdekaan itu daripada kalangan mahasiswa. Mungkin ada kawan-kawan, rakan-rakan yang sedang menonton Iskandar sekarang. Okey, terima kasih. Harapan saya adalah untuk mahasiswa itu sendiri, kerana saya juga adalah seorang mahasiswa. Merdeka ini kalau kita hayati, nilai sebenarnya adalah amat besar sekali. Jadi janganlah kita sia-siakan apa itu erti merdeka itu sendiri. Macam mana kesusahan tokoh-tokoh negarawan dahulu berjuang mendapatkan kemerdekaan, dan pada hari ini kita hanya mahu meneruskan kemerdekaan itu dengan mengharapkan kita mampu menjadi seorang rakyat Malaysia yang bertanggungjawab dan mampu untuk mengekalkan keamanan di negara kita ini bagi menjadikan negara kita ini sebagai sebuah negara yang aman dan damai, negara demokrasi yang tidak berpecah belah dan juga negara yang boleh hidup dengan tenteram. Bagi pendapat saya itu. Saya suka dengan kata kunci negara Malaysia yang hidup dengan aman dan tenteram. Cik Mazizul sebagai penolong pengarah bahagian penerbitan dasar negara Japan, secara peribadinya mungkin ada sedikit harapan pandangan kepada rakyat Malaysia di luar sana tentang nilai patriotisme dalam diri mereka sendiri. Cik. Saya mengharapkan agar keluarga Malaysia di luar sana itu semarakkan sambutan kita pada tahun ini dan kibarkan jalur gemilang di mana saja anda berada. Sebenarnya kibarkan jalur gemilang ini bukan hanya pada bulan kebangsaan, sambutan Hari Kebangsaan, tetapi sebenarnya pada bila-bila masa. Kerana itu satu daripada cara kita untuk menunjukkan atau menonjolkan semangat yang kita cintakan negara. Yeah. Jadi itu adalah perkara yang sangat penting yang perlu mereka tahu dari kecil lagi sampai ke besar. Ya, terima kasih. Terima kasih kita ingin ucapkan kepada Encik Maizul Dani, penolong pengarah bahagian penerbitan dasar negara Jabatan Penerangan Malaysia, dan juga Daniel Iskandar Jarfridin, Presiden Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Teknologi Malaysia UTM, kerana sudi bersama kita pada hari ini bercakap berkenaan dengan semarak cinta negara. Itu sebenarnya satu perkara yang perlu kita amati bersama kerana ia penting untuk kita bawakan kepada generasi-generasi yang akan datang. Dan tidak lupa juga sebagai rakyat Malaysia, keluarga Malaysia, terus kibarkan jalur gemilang, lambang kemegahan negara kita supaya kita terus dapat bersama bangga dengan negara kita dan kita zahirkan kebanggaan kita melalui diri kita sendiri. Kita akan berehat seketika, kita akan terbang ke UPM untuk kita dengar cerita yang akan mereka bawakan sebentar saja nanti.